Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas ternyata inilah alasan ataupun sebab kenapa kod tidak dapat dinonaktifkan seperti Delta oleh Amado, dan fakta menarik yang lain yang ada dalam Boruto episod 212. Banyak persoalan dan fakta yang telah timbul dari episod ini. Jadi kalau korang nak tahu apakah fakta dan persoalan itu, korang kena tengok video ni sampai habis. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan pembahasan saya dalam video ini. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Manpan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification supaya korang tak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel Manpan Studio. Dan jadikan channel Manpan Studio antara channel terbaik di Malaysia yang membincangkan tentang anime Boruto dan anime-anime yang lain. Okey, dah settle, jom kita mula. Fakta menarik yang pertama adalah Delta telah dinonaktifkan oleh Amado. Adegan ini telah ditunjukkan sebelum ni dalam manga Boruto chapter 44. Semua pembaca manga terkejut kerana Amado dapat menonaktifkan Delta hanya dengan kata-katanya. Jadi dari situ telah menyatakan bahawa tak mustahil semua cyborgs yang telah diciptakan Amado dapat dihentikan oleh Amado dengan begitu mudah. Disebabkan perkara ini juga telah berkait dengan kata-kata dari Kashin Koji yang telah berkata, "Sepertinya aku juga telah diprogram oleh Amado seperti ini." Dari informasi ini, ramai orang yang telah bertanya, kenapa Amado tidak menonaktifkan sahaja kod untuk menghentikannya? Menurut maklumat yang telah saya dapat, Amado hanya mampu menonaktifkan cyborgs buatannya sahaja. Yang bermaksud cyborgs buatan itu ialah cyborgs dari tidak hidup tetapi dapat dihidupkan dengan memasukkan DNA shinobi yang lain. Dan perkara ini berbeza dengan kod yang mana kod dia adalah manusia yang masih hidup dan hanya dimodifikasikan tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya dalam dirinya. Tetapi sayangnya juga Amado telah meletakkan limiter ataupun had kekuatan kepada kod supaya kod tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya sehinggalah sekarang ini. Semua ini juga kita dapat refer dalam manga Boruto yang mana kod adalah kanak-kanak sama seperti Kawaki yang telah terpilih untuk dijadikan wadah kepada Otsutsuki Ishiki. Hanya kod dan Kawaki yang berjaya mempunyai karma, cuma untuk kod berbeza sedikit, iaitu dia mempunyai karma yang berwarna putih, tidak sama seperti Kawaki. Untuk karma kod ini nanti kita bahaskan dalam video yang lain disebabkan banyak info dan fakta yang dapat kita huraikan tentang karma kod ini. Jadi dari sini kita boleh katakan yang kod bukanlah cyborgs buatan dari Amado, tetapi kod hanyalah manusia biasa yang diupdate dan dimodifikasi kekuatannya oleh Amado. Disebabkan inilah kenapa kita dapat simpulkan bahawa Amado tidak dapat menonaktifkan kod seperti Delta, kerana kod bukan cyborg sepenuhnya seperti Delta, Boro dan lain-lain. Dan saya harap selepas ini tidak akan ada lagi lah soalan yang akan menanyakan tentang perkara ini. Fakta menarik seterusnya adalah ternyata inilah yang telah dimaksudkan dengan senjata rahsia Amado dalam episod ini. Dalam permulaan episod, Amado telah berkata kepada Kashin Koji yang dia mempunyai satu senjata rahsia untuk digunakan dalam situasi yang penting. Dan kalau kita refer dalam manga Boruto chapter 60, sepertinya Amado telah menunjukkan senjata rahsia itu yang telah dia katakan kepada Kashin Koji. Senjata rahsia itu adalah cyborgs baru yang telah diciptakannya untuk menjadi sekutu terkuat di desa Konoha. Sebelum ni saya pernah bongkarkan DNA cyborgs yang Amado mungkin akan gunakan untuk mencipta cyborgs itu. Jadi bagi korang yang tak tengok lagi video tu, link untuk video tu saya akan letakkan dalam description di bawah. Cuma apa yang saya dapat pastikan dari sini, kekuatan cyborgs yang diciptakan Amado itu mungkin mempunyai kekuatan yang melebihi cyborgs yang lain. Kerana sebelum ni pun Amado pernah menciptakan Kashin Koji, Delta dan lain-lain yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi tak mustahil cyborgs itu mempunyai kekuatan bahkan melebihi kekuatan Kashin Koji. Kerana kalau kita fikirkan betul-betul, hanya cyborgs baru ini sahaja yang boleh kita masukkan dan kaitkan dengan kata-kata Amado yang mengatakan dia mempunyai senjata rahsia yang telah dikatakannya dalam episod ini. Selain itu, fakta menarik yang ketiga adalah adegan perbincangan Naruto dan lain-lain juga telah diubah berbanding manganya. Kerana adegan itu kalau dalam manganya telah berlaku di dalam hospital, tetapi di dalam episod ini adegan perbincangan itu telah berlaku di bilik Hokage. Dan saya lebih suka adegan perbincangan ini berbanding yang ada dalam manganya.
Fakta menarik yang keempat adalah Amado telah khianat dari Kara dan mahu mendapatkan perlindungan di Konoha. Amado telah membuat tawaran kepada Naruto yang mana dia akan menceritakan segalanya tentang Otsutsuki dan karma ataupun Kara jika Naruto telah menerima Amado untuk tinggal di desa Konoha. Amado berbuat keputusan demikian disebabkan nyawa Amado dalam bahaya kerana Jigen akan datang membunuh Amado disebabkan Amado telah mengkhianati Kara. Jadi untuk keselamatan ataupun perlindungan Amado, Amado telah membuat keputusan untuk tinggal di desa Konoha kerana itulah tempat terbaik untuk dia mendapatkan perlindungan. Amado telah berkata yang sememangnya dia dan Kashinkoji selama ini hanya berpura-pura menjadi anggota Kara adalah untuk mengalahkan Jigen. Amado juga sangat pintar dalam membuat sesuatu perancangan supaya perancangannya berjalan lancar dan nampaknya perancangan Amado untuk tinggal di desa Konoha telah berjaya. Disebabkan Naruto telah bersetuju dengan Amado, jika Amado membongkarkan segala misteri Kara dan Otsutsuki, Amado akan diterima untuk tinggal di desa Konoha. Fakta menarik seterusnya, Amado telah menunjukkan tampilan yang menunjukkan adegan Kashinkoji dan Jigen melalui cermin matanya. Adegan itu telah dimulakan dengan Amado yang telah mendapat isyarat dari cermin matanya ketika dia menerangkan sesuatu kepada Naruto. Disebabkan itu, Amado telah menyuruh Shikamaru untuk meletakkan cermin mata itu di atas meja dan menghadap ke arah dinding. Adegan ini juga cukup untuk mengejutkan Naruto dan lain-lain disebabkan Amado telah berkata yang tampilan itu sedang bersiaran langsung dengan menggunakan kata Kashinkoji. Amado juga telah memperkenalkan Kashinkoji kepada Naruto yang mana Amado berkata Kashinkoji adalah rakannya yang selama ini merancang untuk mengalahkan Jigen. Adegan ini juga sudah diperbaiki berbanding mangganya kerana kalau dalam manga, adegan ini telah dimulakan dengan Amado yang menceritakan tentang info Otsutsuki terlebih dahulu. Dan selepas itu baru Amado menunjukkan tampilan Kashinkoji dan Jigen. Tetapi di dalam animenya, adegan ini telah di-skip dan telah menunjukkan tampilan itu terlebih dahulu. Menurut saya, adegan ini diubah supaya Amado dapat menceritakan ataupun gaya penceritaan Amado kepada Naruto dan lain-lain berkenaan maklumat Otsutsuki dan karma akan lebih teratur dan kemas. Dan adegan ini telah menambah baikkan jalan cerita untuk anime Boruto. Fakta menarik yang terakhir adalah telah terungkapnya tujuan sebenar Kashinkoji bertemu Jigen. Pada mulanya, Jigen sudah mengetahui dan meragui sesuatu tentang Kashinkoji dan Amado. Jigen juga telah meminta kenapa Kashinkoji mahu menghalang perancangannya. Akhirnya Jigen telah menyerang Kashinkoji dan menusuk Kashinkoji dengan batang rock hitamnya. Namun, dengan mudah Kashinkoji telah mengelak serangan itu menggunakan Kagebushin-nya. Kemudian Kashinkoji juga telah berkata, tujuan aku sebenar diciptakan oleh Amado adalah mudah, iaitu untuk membunuhmu, Jigen. Jadi inilah beberapa fakta menarik yang telah saya dapat dari Boruto episod 212. Dari fakta ini, banyak persoalan yang telah terjawab terhadap kita selama ini dan antara salah satunya kenapa Amado tidak menghentikan Code dengan menonaktifkan Code. Dan jawapan untuk itu sudah diperjelaskan dalam video ini dengan jelas. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.